Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita Pilihan Raya Umum ke-17 Sabah. Ramalan awal keputusan PRU ke-17 Sabah oleh penganalisis Sabah, Musli Oli. Musli Oli ialah seorang penganalisis politik Sabah yang berpengaruh, penulis buku, kolumnis. Beliau sering muncul dalam forum dan rancangan televisyen sebagai penganalisis bebas. Dikenali sebagai suara kritikal politik Sabah yang tidak berpihak secara keterlaluan. Analisisnya jarang dibuat untuk mengambil hati mana-mana parti kerana beliau banyak bergantung pada data lapangan, jaringan akar umbi, pergerakan jentera politik dan bacaan sejarah pilihan raya Sabah. Atas sebab itu, ramalan beliau sering dianggap antara yang paling realistik dan dekat dengan keputusan sebenar. Sehari selepas penamaan calon PRN 17 Sabah, Musli Oli mengemukakan ramalan awalnya yang menyenaraikan jangkaan kekuatan parti. GRS dijangka menguasai 12 kerusi dengan pecahan PGRS 8 dan PBS 4. PH sekitar 3 kerusi masing-masing 2 untuk DAP dan 1 untuk PKR. Warisan dengan 23 kerusi, BN 21, UPKO 8, Star 6, manakala calon bebas dan parti kecil lain tidak dijangka menang. Ramalan ini membawa maksud yang lebih besar daripada sekadar angka. Ia mencerminkan 4 pola undi utama dalam PRN kali ini. Warisan dilihat mempunyai jangkauan kemenangan tertinggi dengan 23 kerusi meskipun bertanding di semua 73 kerusi. Ini menunjukkan kekuatan calon, jentera dan jenama mereka kuat tetapi tidak cukup membentuk majoriti akibat undi Sabah yang terlalu terpecah. Ramalan ini menggambarkan warisan mempunyai kehadiran kukuh tetapi belum menjadi parti dominan untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. BN pula diramal dapat 21 kerusi, satu angka yang tinggi dan menunjukkan akar umbi UMNO Sabah masih mendalam di banyak kawasan tradisi Melayu dan Bumiputra. Struktur ketua bahagian dan ketua cawangan yang tidak terputus terus memastikan undi kekal stabil walaupun berlaku saingan banyak penjuru. Dalam banyak kerusi yang sesak, undi BN jarang pecah dan kekal menjadi blok kuasa terpenting. GRS yang merupakan parti kerajaan negeri berada dalam kedudukan paling mencabar. Ramalan Musli hanya memberi mereka 12 kerusi kerana undi GRS banyak terpecah dengan Star. Di samping kewujudan PIS, calon bebas dan parti-parti kecil lain yang merosakkan undi asas mereka. Banyak kerusi GRS berada di kawasan separa bandar dan bandar, tempat sentimen swing lebih kuat, menjadikan prestasi mereka tidak berada pada puncak populariti. UPKO menjadi antara kejutan terbesar dalam ramalan ini dengan jangkaan 8 kerusi. Parti kecil ini dilihat berjaya memposisikan diri sebagai parti kadazan dusun moden dengan pilihan calon baharu, naratif pembaharuan dan isu etnik yang lebih tersusun. Tetapi kekuatan sebenar UPKO terletak pada konsistensinya mengangkat isu 40% hasil Sabah. Perjuangan tegas mereka mengenai tuntutan di bawah perkara 112C dan 112D memberi resonans kuat kepada pengundi muda, kelas profesional, penjawat awam dan komuniti dusun tinggi yang mahukan autonomi ekonomi lebih jelas. Muslim melihat UPKO sebagai dark horse yang mampu memintas PBS dan Star di beberapa kawasan KDMR. Star diramal hanya menang 6 kerusi walaupun bertanding 46 kerusi. Ini berpunca daripada pertembungan paling teruk dengan PIS, KDM, PCS, PKS dan calon bebas di kawasan Kadazan Dusun. Undi di kawasan KDMR menjadi paling pecah dalam sejarah PRN Sabah, menjadikan Star mangsa terbesar dalam kerusi 4 hingga 6 penjuru. PH pula berada pada angka stabil dengan 3 kerusi, bergantung terutamanya pada kawasan bandar yang mempunyai pengundi Cina dan campuran, seperti di Kota Kinabalu, Sandakan dan Penampang. Pengaruh mereka tidak meluas di kawasan pedalaman. Calon bebas walaupun dijangka tidak memperoleh sebaran kemenangan tetap akan menjadi faktor penentu di antara 15 hingga 20 kerusi. Mereka tidak menang, tetapi mereka menentukan siapa kalah dan siapa menang. Keseluruhan ramalan ini membawa kepada 3 kesimpulan besar. Tiada parti mampu membentuk kerajaan sendiri. Sabah hampir pasti akan mempunyai kerajaan campuran. Dan tahap perpecahan undi dalam PRN kali ini adalah paling besar dalam sejarah pilihan raya negeri. Undi KDMR pula menjadi undi paling tidak stabil dan paling menentukan kerana banyaknya saingan multi penjuru di kawasan tersebut.
Dalam bacaan Musli Oli, kemenangan bukan lagi soal parti mana paling kuat, tetapi parti mana yang paling kurang undi pecah. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Apapun ini, sekadar pandangan, terpulang untuk Sabah hal menilainya. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Dan jika bosku Sabahan sejati, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.